Dah masuk belum metodiknya? Oh dah, okey. Okey, so pengambilan peserta adalah berdasarkan kekalangan berikut. Okey, so dia nak ambil X bahagian pengurusan, dia nak ambil Y bahagian kewangan Okey, syarat dia jumlah peserta tak boleh lebih 80. Not more than 80. Okey, maksudnya X plus Y ni Less than or equal to. Then or equals to 80. ada equal tak? Ada. Okey, ada. Tak lebih daripada 80 orang. 80 boleh lah. Cumanya kita tak nak lebih 80 je. 80 kita terima. Okey, yang kedua, bilangan peserta kursus kewangan tak lebih 4 kali kursus kewangan, tak lebih 4 kali kursus pengurusan. It's not more than 4 times. So maksudnya kursus kewangan tadi apa? Y kan? So ini adalah Y. 4 times pengurusan X, 4 times X. Okay, maksudnya Y dengan 4 times X ni simbol apa nak letak? Tidak melebihi. Less than or equals Less to. than or equals to. Sama dengan tadi, tidak melebihi, not more, not more. Mesti less than or equal to. Okay, yang ketiga, bilangan peserta kursus kewangan mesti melebihi bilangan peserta kursus pengurusan at least 10. Okay, at least 10. Must exceed. Okay, apa maksudnya? Kursus kewangan ni adalah Y. Kursus pengurusan ni adalah X. Okay, maksudnya Y ni mesti lebih daripada Y ni mesti melebihi X 10. Maksudnya kalau misal kata 20 orang, kalau misal kata Y 20 orang, X ni mesti 10. Betul tak? Kalau Y ni 40, X ni mesti 30. Kan? Y mesti melebihi dengan peserta X. Kalau Y ni 60, X ni mesti 50. Gitu Okay, jadi dia punya ni adalah Y tolak X. 10. Okay, Y tolak X 10. Tapi kalau ini soalan dia Y tolak, jika bilangan kursus Y melebihi bilangan kursus adalah 10. Kalau ni, kalau yang saya buat tu kalau dia kata adalah 10. Sekarang dia kata sekurang-kurangnya 10. Apa maksudnya? Kalau at least. Greater than or equals to. Okay. Kalau at least maksudnya dia melebihi. Sekurang-kurangnya 10. Maksudnya paling kurang 10. Bila paling kurang 10 mesti lebih besar. Okay. So Y tolak X lebih besar daripada 10. Okay. So kita dah jawab soalan A. Kita nak jawab soalan B. 2 cm 10 peserta. Okay. 2 cm 10 peserta. Okay. So kita akan lukis. Okay. cm 10 So 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Okay, jadi kita akan lukis yang pertama dulu, X tambah Y kurang daripada 80. So X tambah Y kurang dari, sama dengan 80 lah So kita mula-mula buat sama dengan 80. Okay, jadi ini kalau jadual dia macam mana? X, Y, so kalau pitasan X kosong, Y 80. Kalau Y kosong, X 80.
Jadi 0,80 sini, 0,80 sini. Okay, so kita gariskan. Okay. Lepas tu ini adalah persamaan X persamaan satu Ni X, ini Y. So ini adalah X tambah Y sama dengan 80. Okay, yang kedua Y kurang Y sama dengan 4X. Y sama dengan 4X. Jadi macam mana dia punya graf? X, Y, kalau X kosong, Y kosong. Okay, lagi X ni kita pilih mana-mana dekat dalam paksi So let's say saya pilih X 30. Jadi Y dapat 120 kan? Okay, ni boleh tak? Gantikan X tu dengan 30, so Y dapat 120 Boleh. Okay, jadi 0, 0, 30. Oh, 120 atas lagi. Tak naklah atas lagi. Kita ambil 20 lah. Dia ni adjust macam tu lah. Adjust So kalau X ni 20, ni 80 kan? Baru ada. So ini 20, 80 sini. Okay. Lagi satu, Y tolak X sama dengan 10 kan? Okay, so ini okay, so kalau X 10, kalau X 10 pada pindah sana kan, dia macam ni lah. Ini adalah Y sama dengan 10 tambah X Jadi kalau X 10, Y 20. Kalau X 50, Y 60. Okay. Jadi 10, 20. Okay. Lagi 50, 60. Okay. Kita buat garis. Okay, dia kalau 10 kosong kan? Kosong jadi 10 kan? Okay. So dah siap kita punya graph. Sekarang kita nak shaded region Bila nak shaded region, kita kena tengok ini adalah Y tolak X sama dengan 10. Dan ini adalah Y sama dengan 4X. Okay, kita kena tengok inequality So ini kurang kurang 80. So kita punya region belah sini bawah kurang. Okay, Y kurang daripada 4X. Maksudnya dia turun bawah. Kat sini. Kan, kurang. Okay, yang ni lagi satu lebih besar. So lebih besar kat mana? Kat atas kan. Okay, jadi shaded region kita adalah yang ini. Yang ini. Okay. Ini adalah R. Okay, so macam X tambah Y kan, dia ke bawah dia ke bawah kan kurang. Lepas tu yang ni pun dia ke bawah kurang. Okay, yang ini dia ke atas lebih besar So itulah shaded region R kita. Okay, jadi kita akan fokus pada shaded region je lepas ni. Sebab shaded region ni je yang memuaskan ketiga-tiga syarat kita tadi. Okay, untuk soalan C. Okay, dengan menggunakan graf, cari julat bilangan peserta. Oh, dia nak julat Julat bilangan peserta khusus keuangan. Jika khusus keuangan ni berapa? Y Okay, Y. Ni X Okay, jika bilangan peserta khusus pengurusan ialah 20 orang. Okay, maksudnya julat ni, kalau soalan julat ni dia mesti simbol yang ni kan, simbol ketaksamaan kan. Julat ni, ini julat. Okay.
Range untuk soalan range. Okay, maksudnya dia terhad pada kalau peserta khusus pengurusan 20 orang. So X pengurusan X ni 20 orang. So kita tengok 20. Tengok 20 yang ini. Okay, ini 20 ni. Okay, sekarang ni. Okay, ini. Jadi untuk kewangan untuk Y kita paling minimum 30, paling maksimum 60. Faham tak? Kalau X kita 20, kalau X kita 20, kita boleh ambil Y ni paling minimum 20, paling maksimum 60. Ikut kita punya shaded region ni. Ikut kita punya shaded region. Okay, jadi untuk Y, Y, so paling minimum 20, paling minimum 20, ada sama dengan lah, paling maksimum tadi 60. Okay. Apabila X sama dengan 20, buat 20 pula, 30. Kan? 30 hingga 60 kita boleh ambil Y ni. Faham tak? Faham. Faham. Yang kedua, jumlah yuran maksimum seminggu. Okey, so ini dah melibatkan harga. So kalau harga kita kena darab kan, X dengan Y kan. Yuran maksimum seminggu yang boleh dikutip jika yuran, okey, kalau pengurusan RM60 je kena bayar. Kalau kewangan RM70 kena bayar. So pengurusan tadi X, kewangan Y. Maksudnya 60 ni kita kena darab dengan X. Seorang bayar RM60 kan. So kita kena darab dengan bilangan dia. Kita jumlahkan dengan kewangan pula. Okay, seorang peserta untuk kewangan bayar RM70. So kita darabkan. So bila kita jumlah ni kita akan dapat satu nilai. Dapat satu nilai, kita sekarang ni nak dapat keuntungan yang maksimum. Kita nak dapat keuntungan yang maksimum. Maximum total fees. Okay, jadi berapa bilangan X, berapa bilangan X dan berapa bilangan Y kalau kita dapat harga yang maksimum. Okay, so kita tengok shaded region kita. Lepas tu tengok yang paling maksimum dekat sini. Sekejap saya buat ni lah. Paling maksimum yang ni kan. Okay, ini. Antara dua ni kita tak tahu mana satu yang akan dapat keuntungan maksimum. Kalau yang bawah ni, segitiga yang bawah ni dah tentulah sikit keuntungan dia. Jadi kita tak payah ambil. Antara dua ni je yang kita nak test. Kalau yang bawah tu minimum, kalau yang bawah ni minimum. Keuntungan ni minimum sebab sikit je kan peserta. Okay, so kita tengok ini kita punya koordinat apa? Tak nampak lah kan. Ni koordinat kita adalah berapa ni? 10, 11, 12, 13, 14, 15 lah. Okey, dalam 15 dengan 60, 1, 62, 63, 64. Okey, 64. Okey, lepas tu yang ini berapa ni? 35 dengan 45. 5 dengan 45. Okey. Jadi kita test So kalau misal kata 60, X ni 15 tambah Y ni ada 64. Okey, berapa keuntungan kita akan dapat? 60, 15 tambah dengan 70, 64.
5,380 RM Okay. Kalau misal kata 35 dengan 45. Okay. Berapa kita akan dapat? Tambah 70, 45. Okay, RM 5, 2, 50. Okay, jadi kita dapati yang 1564 akan lebih maksimum So kita akan terima X sama dengan 15, Y sama dengan 64 dengan yuran RM dengan jumlah yuran dengan jumlah yuran RM 5380. Okey. Okey, so macam mana? Okey tak soalan yang ni? Dia I have question for this question, teacher. Okay. okey. Teacher, yang kan dekat graf tu, Ha. garisan yang warna oranye tu, Ha. kan daripada table tu macam ni teacher buat Teacher buat 10, 20, lepas tu 50, 60. Saya Macam mana? Macam mana nak lukis graf? Okey. So macam ni. Saya dia memang kita kan macam macam dulu waktu menengah rendah kan. Dia dah siap-siap buat table untuk kita kan. Kita tinggal nak plot je ataupun nak isi tempat kosong je. Okey, bila dah sekarang ni kita sendiri macam kena letakkan nilai. Kita tahu paksi X kita ini je nilai dia. Paksi Y kita tahu ini nilai dia. Okay, ini nilai dia. Okay, jadi kita masukkan, kita perlukan 2 titik je sebab kita tahu dia adalah garis lurus. Kalau misal kata garis dia macam kuadratik ke, kubik ke kan. Kuadratik macam ni, kubik macam ni, ni perlukan banyak titik kalau kita nak plot. Tapi sebab garis lurus je, 2 titik cukup. 2 titik cukup dan kita akan ambil pembarisan garis. Okay, so 2 titik tu awak boleh ambil, kita kena tentukan X Kita masukkan X. So kalau X ni let's say kosong. Masukkan kosong. Jadi Y ni dah tentu 10. Kan? Kalau lepas tu kita tengoklah awak boleh ambil 20, awak boleh ambil 40. Okay, let's say lah kalau saya masukkan 40. Okay. So kalau X ni 40, Y jadi 50. So betul tak kalau saya nak plot lagi kan? So kalau yang ini kosong 10 kat sini, okay, 40, 50 kat sini. Saya tetap dapat garis yang sama dengan yang saya buat jadual tadi. Okay. Tapi kalau kita ambil X tu 10, Y tu 20, dia sini tak juga. Dia akan jadi pendek. Dia punya Dia akan jadi. Kena je kalau 10, kalau ambil X 10, Y 10 kan? Kita garis yang sama. Kalau ambil 20, Y akan 30. Kalau ambil 30, Y 40. Tapi masa nak plot graf tu, dia garisan tu dia tak panjang sampai atas ni je nanti. Ke tak? Kalau awak, let's say lah awak macam awak ambil 80 kan? Awak ambil X ni 80. 80. So Y akan jadi 90 kan? Ya. So dia macam let's say lah 90 ni macam masih lah lagi dalam ni. Okay, kita tak perlu pun garis panjang-panjang tu sebab kita hanya perlukan untuk soalan yang ni, kita hanya perlukan region tu je. Kita nak perlukan region tu je. Kalau nak plot panjang boleh je plot. Tapi tak membantu apa-apa pun. Sebab kita punya region kita dah tahu dah dia dekat kawasan yang belah sini je. Belah sini je region kita tu. Yang naik atas-atas semua tu kita tak tengok dah garis. Okay. Okay, faham. Macam yang ni lah, kalau ini yang lagi besar ni, kalau 4X ni. 4X kan. Ya Allah, next pula dah. Okay, 4X ni kalau kita ambil 50 kan. So ini dah 200. Okay, so kalau 50, 200 atas lagi kan, atas sana.
Okay, graf kita tak dapat. Nah, jadi jangan ambil 50. Nanti tak masuk kan. Kita ambil yang kecil-kecil sikit. Kalau ambil 30, dia jadi 120. 120 pun atas lagi kan. Kalau 30, 120 ni 90, 80, 90, 100, 110, 120 atas sini. Kalau 30 kan. Tapi kita tak perlu pun panjang-panjang atas ni. Sebab dia punya region tu tak sampai situ. Boleh je nak gariskan panjang-panjang. Kalau misal kata region, kalau lukis macam terpendek. Contohnya lukis terpendek kan. Lepas tu tiba-tiba tak bersilang kan. Ada garis yang tak bersilang. Awak kena panjangkan lagi lah garis tu. Oh, okay, faham. Okay. Thank you, teacher. Yang ni basically kan sebenarnya dah habis tau. Macam ini je benda yang korang belajar untuk topik ni. Macam yang saya post dekat dalam Telegram tu memang ada 2 benda je kan. Dia cakap sekejap tengok Telegram. Alah dah tutup pula Telegram. Ada 2 benda je yang kita belajar dalam topik ni. So ini je bendanya. Macam dah sudah lah kalau awak faham maksudnya dah sudah lah belajar. Tapi kita nak buat lagi sekali lah hari Khamis ni. Soalan macam ni lagi. Boleh. Hari Khamis ni kita akan ulang semula. Ataupun kita cuba keluarkan 3 ni je. Saya rasa lukis graf semua ni tak ada masalah. Yang ni je masalah sikit. Nak keluarkan persamaan ni. Kokok yang pening-pening kan sekurang-kurangnya tidak melebihi, tak tahu simbol apa kan. So kita boleh buat latih tubi untuk yang tu lah. Okay. Mana nak seksa awak sangat. Satu hari je dah habis syllabus, 1 jam. Okay, nanti kita cuba lagi lah Saya nak cari buku teks ni kat luar, buku teks dah sampai. Sebab hujan kan, hujan pula hari ni. Okey, darjah 1 menunjukkan satu rantau terbuka R. Nyatakan kedua ketaksamaan linear selain daripada Y lebih besar daripada kosong. Okey, mentarikkan rantau terbuka R itu. Jadi macam soalan netmod kan, kita nak bina inequalities tu Jadi selain daripada Y, okey, Y lebih besar daripada kosong yang mana? Dia pasti X kan? Okey, ini adalah Y sama dengan kosong. Okay. Lepas tu kita kena okay. So lagi 2 ketaksamaan. Okay, lagi 2 ketaksamaan. So macam mana nak dapatkan ni garis lurus ni? Macam nak bina garis lurus ni? Kita buat apa? Y sama dengan MX tambah C kan? So Y sama dengan MX tambah C. Okay. Tak nak lah ini. Kita guna persamaan lah. Okay. So nak bina garis lurus. Nak bina persamaan. Ni persamaan dulu tau. Dia punya inequalities dia, ketaksamaan tu nanti kita buat. Persamaan linear. Okay. Cara dia yang pertama mesti ada 1 titik. Mesti ada titik atas garis yang kita nak buat tu. Okay, let's say titik tu PQ Okay, yang kedua mesti ada kecerunan garis tu. Okay, so kecerunan garis ingat kan Y sama dengan M2. Okay, S2 tolak S1. Ya, ada nak masuk? Aman nak masuk. Okay. Okay, yang ketiga persamaan dia formula Y tolak Q. Y tolak Q yang ini sama dengan kecerunan yang kita dah kira tadi X tolak P. Okay, so ini P, Q. So kita masukkan yang X tolak dengan P, yang Y tolak dengan Q. Kemudian masukkan kecerunan ni untuk dapatkan persamaan linear. Okey, jadi kita ada garis ni, kita nak persamaan garis ni dulu. Sebelum kita letak ketaksamaan dia, kita buat persamaan dulu. Okey, jadi persamaan dia, yang pertama kita ada 1 titik. So kita dah ada titik 31.
Okay, yang kedua kita mesti ada kecerunan garis. So kecerunan ni dia tak bagi tapi kita boleh cari. So kecerunan dia adalah Y sama dengan 1 tolak 0 per 3 tolak 2. So 1 per 1. Okay, kecerunan dia 1. Okay, yang ketiga masukkan formula Y tolak 1. Yang ni Y tolak 1 ni. Okay, sama dengan kecerunan 1 X tolak 3. Allah, tak conteng dah. 3. 3 ini. Okay, so persamaan dia Y sama dengan kembangkan. Kembangkan. Kemudian tambah 1 daripada yang belah sini. Pindah ke sana, plus 1. Okay, sama dengan X tolak 2. Okay, jadi kita dah ada persamaan ini. Okay, ini saya tukar. Ini Y sama dengan 0. Ini bounded. Ini adalah garis ni Y sama 0. Okay, yang ini pula garisnya adalah Y sama dengan X tolak 2. Okay, lagi. Yang ini garisnya apa? So kita ada titik 1, 2 Kita dah ada titik 1, 2. Yang kedua kita ada kecerunan. So kecerunan adalah 2 tolak 0 per 1 tolak 0. So 2. Yang ketiga persamaan Y tolak 2 sama dengan M X tolak 1. Okay, boleh tu? Ni Boleh. 2. Ni 2. Okay, yang 2 kat sini adalah 2 yang ini. Negatif 1 yang ini. Negatif pula. X tolak 1. Okay, 1 yang ini daripada yang ini. Okay, so persamaan dia jadi Y, Allah. Y sama dengan, okay kembangkan. 2X tolak 2. Kemudian kita tambah 2 lagi Tambah 2 yang ini Okay. So Y sama dengan 2X. Okay. So ini adalah garis Y sama dengan 2X. Okay, so kita dah ada persamaan garis lurus. Sekarang ni soalan nak ketaksamaan. Ketaksamaan ni adalah inequalities. Okay, jadi kita kena tukarlah. So yang pertama kita ada tak ada ni pula. Okay, so kita buat kat sini. Persamaan yang pertama Y sama dengan 2X. Okay, lepas tu awak tengok dia rantau dia belah sini ke bawah nampak kan dia pergi bawah. So bila dia pergi bawah dia adalah kurang sama dengan sebab dia solid line. Okay, yang kedua kita ada garis Y sama dengan X tolak 2. Okay, awak nampak garis ni dia naik atas kan kita nak region tu kan kita nak kawasan tu, region tu. So dia naik atas, simbol dia adalah lebih besar sama dengan okay, yang ketiga kita ada Y. Okay, so ini yang ni lah yang Y lebih besar daripada kosong atas besar daripada kosong. Okay, so soalan 1A selesai. Soalan 1B, nyatakan satu lagi ketaksamaan linear yang diperlukan supaya rantau R menjadi satu rantau tertutup. Okay, so dia akan jadi bounded region bounded region. Cikgu, dia, cikgu, ada nak Ya. masuk. Diana. Okay. Dia akan jadi bounded region dengan keadaan nilai maksimum X dan nilai maksimum Y dalam rantau R itu masing-masing ialah 3 dan 2. Okay. So nilai maksimum X 3. Nilai maksimum Y 2. Okay, jadi kat mana tu? Maksimum X
3 jadi dekat sini. Ni 3 kan? Okey. Okey, lepas tu nilai maksimum Y. So Y maksimum dia adalah 2. Ini paling maksimum 2. Okey. Ini. Okey. Maksudnya kita punya lagi satu garis adalah garis yang ini. Ini. Okey. Jadi nampak kan dia ada maksimum, paling maksimum sekali. Okey, ni kita punya rantau lah sekarang ni, region, boundary region kita yang ni. Ya, nampak nilai X yang paling maksimum sekali 3. Lebih daripada 3 tu dah tak ada dah. Dah tak ada region. Yang part CY pun macam tu, kita nampak yang paling maksimum sekali nilai dia 2. Atas daripada 2 dah tak ada kawasan. Okey. Sekarang ni dia suruh bina persamaan linear. Okey, jadi sama juga cerita dia. Cara dia adalah yang pertama ada titik kan. Let's say lah, mana-mana titik awak boleh ambil. Awak boleh ambil titik 1, 2 boleh, titik 3, 1 boleh. Let's say saya ambil titik 1, 2. Yang kedua kita nak kecerunan. So kecerunan dia 2 tolak 1 per 1 tolak 3 sama dengan 1 per negatif 2. Okey. Maksud yang ketiga kita ada persamaan Y tolak 2 sama dengan, okey tahu mana saya ambil 2 tu kat sini 2 sama dengan N kecerunan negatif setengah X tolak 1. Saya pakai equation ni tau. Ni step ketiga Okey. Jadi sama dengan, okey kita nak expand dulu. Okey. Y sama dengan negatif setengah X tambah setengah. Okey, lepas tu tambah lagi dengan 2 Okey, so Y sama dengan negatif setengah X. Okey, tambah 2 berapa? Tambah 5 per 2. Okey ke? Kan? 1 per 2 tambah 2. Okey. Sekarang ni dia kata dia nak ketaksamaan kan? Okey, so dia garis ni dia pergi ke bawah Okey, ke bawah. Maksudnya ketaksamaan dia adalah Y kurang daripada negatif setengah X tambah 5 per 2. Teacher, Ya. ada yang nak masuk. Yana tadi bukan nak masuk ke? Ada. Dapat tak? Something wrong lah. Masih tak masuk Oh dah masuk. Okey. Okey dah, masuk dah. Yana tadi. Okey, Nabil dah masuk. Okey. Okey boleh? Ni awak nak screenshot boleh lah. Tapi nanti saya bagi je ni. Okey, nanti saya bagilah yang ni. Okey, nombor 2. Institut Cemerlang bercadang untuk memulakan kelas sains dan kelas sastera. Diberi X mewakili bilangan sains. Okey, dan Y beri bilangan sastera. Darjah 3 menyediakan rantau R yang ditakrif oleh 3 syarat bagi bilangan pelajar boleh diterima oleh institut itu dinyatakan dalam bentuk ayat ketiga-tiga syarat itu. Okey, bila dalam bentuk ayat ni. Oh, menarik. Saya first time ni buat soalan ni sebab dia tak pernah dah keluar kan untuk SPM 2003 hingga 2020. Tak pernah keluar ni. So, ya. Nak lagi. Aini kata dia nak masuk tapi tak dapat. Dapat? Ada. Itu Amir. Ya. Allah. Ya, Aini dah ada. Apa? Aini Natasha dah ada dah. Jadi dia tak ada.
Cuba dia close. Dah boleh dah teacher. Ada. Dah. Okay. Okay, so ini dalam bentuk ayat ni awak ada nampak kan bentuk-bentuk ayat yang hari Selasa tu. Okay, jadi itu bentuk ayat lah. Yang ini bentuk persamaan kan? Ini bentuk persamaan. Okay, jadi bentuk ayat. Okay, saya serabutlah sebenarnya ayat. Sekejap Ini yang part CX adalah sains. Okay, so ini sains. Yang ini adalah sastera. Okey, jadi kita ambil yang ini dulu. Paling senang yang ini dulu Ini persamaan pertama, ini persamaan kedua, ini persamaan ketiga Okey. So let's say persamaan pertama kita punya ayat adalah macam mana tu? Pelajar sains, bilangan pelajar sains apa tu? Ialah sekurang-kurangnya. Betul kan? Sekurang-kurangnya tak. At most apa Sebanyak-banyaknya kan sekurang-kurangnya lawan sebanyak-banyaknya Sebanyak-banyaknya bilang pelajar saya ialah sebanyak-banyaknya 40 orang. Okay. Kan? Paling banyak 40 bilang pelajar sains tu. Okay, ataupun English macam ni. Number of science student is at least 40. Okay. At most, sorry. At most. At most 40. Okay, yang kedua. Okay, ini mesti ada persamaan dia. Kalau tak, kita tak boleh nak buat. Okay, yang ini kan saya dah ajar cara yang best kan. Kita pakai persamaan guna intercept form kan. Y per 40, X per 40 tambah Y per 40 sama dengan 1 kan. Okay. So ini adalah X plus Y equal to 40. So Y equal to X plus 40. Sini. Sekejap. Boleh tak kita tengok yang nota semalam semalam tu. Cara dia, ayat dia macam mana? Okay. Macam ni jumlah jumlah kan ni. Okey, jumlah lah. So ini kan dia macam ni. Jumlah ni. Okey, so kita ada yang ni. Kan? Dia jumlah kan? Jumlah pelajar sains dengan pelajar sastra kan? Paling banyak 40. Betul tak? Sama macam ini. Soalan ini. Nombor 1 ni. Ini. Boleh membeli selebih-lebihnya 240. Jumlah kan? Jumlah paling banyak 240. Okay. So
Okay, so X tambah Y, nak sebut macam ni. Jumlah bilangan pelajar sains dan sastera. Okay, ini apa ni? Ni ke bawah bukan ni. Ni ke atas. Kan? Ke atas maksudnya dia lebih besar sama dengan. Okay, berapa tu kalau simbol ni? Sekurang-kurangnya? At least. Betul tak? Sekurang-kurangnya. Sekurang-kurangnya 40. Okay, 40 orang. Okay, jadi yang ni number, dia apa? Total Total number of science and sastra apa? Sastra apa? And literature. Takkan pula. Apa dia? Total number of science. Apa tu sastra masuk ni sini? Literature ke? Takkanlah pula. Elektif. Bukan. Ada idea tak? Alah. Literature ke teacher? Jangan. Soalan tu. Literature students are at least 40. Okay. So yang ketiga. Ini yang ketiga. Sorry. Ini yang kedua. Satu kali tu. Ini yang kedua. Okay, ini yang ketiga. Okay. Yang ketiga. So garis dia adalah 40-80 kan. So Y sama dengan kecerunan 80 tolak 0 per 40 tolak 0 2 sini adalah 2x. Ini tambah C lah, C kosong kan. Okay, Y sama dengan 2x. Jadi dia 2 times kan. Dia kata 2 times x. So Y ni adalah apa tadi Y? Y sastra Okay, bilangan pelajar sastra. Oh yang ni je, simbol. Simbol ke bawah. So kurang. Simbol ke bawah jadi kurang. Okay. Bilangan pelajar sastra ialah itu betul. Sebanyak-banyaknya sebanyak-banyaknya 2 kali bilangan pelajar sains. Okay. So ni apa? Number of literature student is at most 2 times number of science student. Okay, sebetul tak ni? Ada jawapan tak tak ada jawapan. Okay. Ni okay. Ada soalan tak? Tak ada. Okay. Soalan 3.
Darjah 2 menunjukkan rantau berlori R dalam satah. Nyatakan 3 ketasamaan linear mentakrifkan rantau R itu. Okay. Macam biasa yang pertama kita mesti buat Y sama dengan MX tambah C Okay, so Y tolak dengan 2 sama dengan kecurunan dia ada lagi satu tau cara senang untuk buat ni. Kalau misalnya kata kita dah tahu sini, kalau kita dah tahu pintasan Y kita boleh ganti maksudnya maksudnya macam ni, Y sama dengan MX tambah C. Ini juga kira kecurunan kan. Kena juga kira kecurunan. Okay, tak apalah. So ini adalah titik 07. Okay. So kecurunan M sama dengan 7 tolak 2 per 0 tolak 5 sama dengan 5 per negatif 5 1. Okay, so Y tolak 2. Oh, kalau dah kira kecurunan boleh lah Y sama MX sama C. Y sama dengan negatif X tambah 7. Kita sama Y kita tahu 7. Okay. Lepas tu ini dia ke bawah kan. Okay, ke bawah so dia kurang Okay, lepas tu persamaan yang ini pula. Yang ini pula so kita ada pintasan. Ini macam lari sikit dia punya garis ni saya rasa. Saya rasa kan ini kat sini lah. Okay, anggaplah yang tu kat situ. So ini dekat negatif 1 sekejap, saya boleh tambah ni lah. Okay, so ini dekat negatif 1 Okay. Okay. So ini negatif 1 So kalau bentuk pintasan macam mana tadi? X per negatif 1 tambah dengan Y per 3 sama dengan 1 Okay, so ni garis yang ini tau. Ini garis yang ini. Ini garis yang ini. Sekejap, tak nak lah pakai dia pun. Okay, so X per negatif 1 tambah dengan Y per 3. Pintasan X dengan pintasan Y kan. Okay, ini sama dengan 1. Jadi macam nak ni. Darab silang tolak Y sama dengan minus 3. Betul ke? Okay. Okay, so Y pindah sana, so jadi 3X tambah 3 sama dengan Y. So jadi Y sama dengan 3X tambah 3. So yang ni ke bawah kurang sama dengan. Okay. Yang ini pula ini adalah Y. Okay, ini kecurunan dia. Ni apa ni? Ni negatif 1 kosong So kecurunan dia 2 tolak kosong per dengan 5
tambah 1 sama dengan 2 per 6, 1 per 3. Okay, so Y tolak 2 sama dengan 1 per 3. Y tolak kosong lah, nak ambil susah-susah. Y tolak kosong sama dengan 1 per 3 X tambah 1. So Y sama dengan 1 per 3 X tambah 1 per 3. Okay, sebabkan dia naik atas, jadi dia lebih besar. Ada sama dengan tak? Tak ada. Sebab garis putus-putus. Ni tadi kan garis putus-putus kan? Okay. Okay, so untuk nak bina persamaan diri ni ada masalah lagi tak? Tak ada, Semua mahir? insyaAllah. Okay, macam Mahir kan? Yang Mahir ni saya, korang tak tahu buat ke tak tu? Okay. Seterusnya carikan nilai maksimum bagi 2x tambah y. Okay, ni macam yang kita buat semalam tentang maksimum ni. Pasal perbelanjaan maksimum. Yang ni kan maksimum apa yang kita test kan, titik kan. Ambil titik, test titik, masukkan dalam persamaan tu. Yang ini pun kita buat juga. Ni maksimum kan, nilai maksimum. Lepas tu kita test titik, masukkan titik dalam persamaan tu. Tengok mana maksimum. Okay, ni kalau dalam soalan kertas 1 dia jadi gitu. Dia dah siap-siap bagi persamaan dia apa. Kalau kertas 2 dia tak bagi tadi. Hari Selasa itu kan kita buat, tak bagi. Okay, so cara dia, kita pilih titik mana kita nak test. Sama ada titik yang ini maksimum kan, sejauh daripada ni, ataupun yang itu. Tapi yang tu tak ada titik pula kan? Dah satu markah je, takkan nak cari. Okay, so kita try masuklah titik 52 ni. So 2, 5 tambah 2, 10 tambah 2, 12. Patutnya dia bagilah titik ni kalau satu markah. Kalau tak kita kena buat persamaan serentak. Okay, kita buat persamaan serentak jap, nak tengok. Allah. Okay, so kita ada yang ini persamaan yang ini. Kita nak buat persamaan serentak yang ni. Yang ini dengan ini tapi sama dengan tau. So pergi menu, pergi equation, simultaneous equation, unknown 2 So kita masukkan, okay, so anggap x sebelah kiri so itu negatif 3. Okay, y dia 1. Okay, jawapan 3. Lagi satu, anggap x tu pergi belah kiri, so dia negatif 1 per 3. Y 1, jawapan 1 per 3. Okay. X negatif 1, Y kosong. Ya ke? Oh sorry. Negatif 1 Y kosong. Negatif 1 Y kosong ni yang ni. Betul lah kan dia persamaan serentak antara yang ni dengan apa garis 2 ni. Allah. Bukan yang tu. Kita nak yang ini. Yang ni garis ini kan. Persamaan serentak antara yang garis ini dengan garis ini. Nak dapat titik tu kan. So persamaan serentak antara yang ini dengan yang ini. Bukan. Dengan yang ini. Allah serabutnya. Kejap aku madam. Okay. Okay, so persamaan serentak antara dua garis tu kan nak dapat titik persilangan. Sila masukkan pula.
AC. Okay, masukkan balik tadi. Yang ni yang pertama okey. Yang kedua adalah positif 1, positif 1, positif 7. 1 dengan 6. Barulah logik. 1 dengan 6. Okay, so ini adalah 1 dengan 6 titiknya. Okay, cuba masukkan dalam persamaan. 2, 1 tambah 6. Dan tambah 2, 8. Betul lah. So ini bukanlah titik ini bukanlah maksimum dia. Titik ini bukan maksimum dia. Maksimum dia yang ini. So nilai maksimum tu adalah 12. Ini adalah nilai maksimum. So ini tak payah. Okey. Okey, tuliskan dua kesamaan selain daripada X lebih besar daripada kosong. Okey, X lebih besar daripada kosong ni adalah pasti Y. So ini X lebih besar daripada kosong. Okey, settle. Okey, lagi yang ini pula. Ni cari keturunan dulu. Ni berapa ni? 505. 05 titik ni. Keturunan 5 tolak 3 per dengan 0 tolak 4. 2 per negatif 4, negatif 1 per 2. Jadi Y sama MX tambah C. Setengah X tambah 5. Okay, kenapa saya pakai formula yang tu, tak pakai formula yang dia ada dua kan, Y sama MX tambah C. Okay, Y tolak Q sama dengan M, X tolak P. Okay, dua-dua sama. Okay, cumanya bagi saya, kalau dia kalau diberi pitasan Y, guna yang ini. Jika lintasan Y diberi, pakai yang tu terus, Y sama MX sama C. Kalau pitasan Y tak bagi, awak guna formula nombor 2. Okey. Yang ini pula. Yang ini pula. Okay, so keturunan dia ini apa ni? 0, negatif 3. Keturunan dia adalah 3 tolak negatif 3 per dengan 4 tolak 0. 3 tambah 3, 6. 4. 3 per 2. Okay, so sebabkan pitasan Y ada kan negatif 3. Jadi terus dia guna Y sama MX tambah C. Kedua X tolak 3. Okay, macam bijak sikit kan kat situ. Kalau tak ada, kalau dia tak bagi pitasan Y, dia bagi 2 titik je, yang tu awak pakai formula nombor 2 tu Okay, so sekarang dia nak ketaksamaan. Okay, yang ini ke bawah kan. So ke bawah kurang, tapi tak ada sama dengan sebab dia garis putus-putus. Okay, yang biru ni pula adalah dia naik atas, so dia lebih besar sama dengan. Okay, soalan B. Tuliskan 3 ketaksamaan yang memuaskan syarat berikut. Silakan pelajar kursus seni bina sekurang-kurangnya 30 orang. Macam ni tu. X pelajar kejuruteraan. Okay, kalau seni bina apa? Seni bina Y. Y sekurang-kurangnya simbol apa? At least. At least lebih besar 30 orang. Okay, so untuk yang ini Y at least 30. Okay, yang kedua seni bina lagi Y melebihi 2 times X. Okay, so Y melebihi 2 times X. Okay, dia mesti lebih tak boleh sama tau. Dia lebih Dia ada 2 je simbol yang kita tak perlu
tak perlu sama dengan. Ingat tak simbolnya? Sama alinya mana? Ini set limit inequalities. Okey, yang ini. Yang ini. Dia ada dua je. Dia ada dua je simbol untuk yang tak ada sama dengan perkataan greater dengan less. Lebih dengan kurang. Melebihi dengan kurang daripada. Kurang daripada, lebih daripada. Okay, itu je simbol yang tak ada sama dengan. Yang lain punya simbol semua ada sama dengan. Simbol yang ini sama. Sekejap saya highlight yang mana sama. Untuk greater than yang ini. Okay, dan yang ini. Okay, dia punya perkataan dia adalah not less, at least, minimum. Tak kurang, sekurang-kurangnya, tak kurang, sekurang-kurangnya. Ni minimum lah. Minimum. Okay. Kalau yang ini simbol kurang ni, kurang, okay, not more, at most, maximum. Semua kurang, not more, at most, maximum. Tak lebih, paling banyak, atau sebanyak-banyaknya, sebanyak-banyaknya, banyak-banyaknya, maksud dengan maksimum. Okay, so ini yang advance sikit lah, sum of x tu hasil tambah tadi tu hasil tambah x dan y untuk yang ini. Difference between y and x less than k. Okay, so ini macam agak advance, nanti dululah kita buat ni simple-simple. Okay. Jumlah maksimum. Okay, so tadi the sum of kan, jumlah maksimum. So jumlah dia adalah x tambah y, jumlah dia maksimum. Apa simbol tadi maksimum tadi? Maksimum, paling banyak. Less than or equal to. Maksimum paling banyak. Less than or equal to 100. Okay. Okay, so nyatakan 3 kertas smart linear yang mentakdirkan rantau terbuka R. So ini apa ni 4, 2. Okay, so kita nak garis yang ini keturunan ni apa ni 0, 6. So keturunan 6 tolak 2 per 0 tolak 4. 4 negatif 4 sama dengan 1. Y sama dengan mx tambah c. Mx negatif 1x tu negatif x lah tambah c pitasan y dia 6. Okay, simbol ke atas apa dia garis naik atas, so dia lebih besar. Sama dengan okay, yang kedua yang ini. Okay, yang ini nanti saya bagi ni nanti tak tahu dah mana garis ni. Okay, so yang hijau ni keturunan M sama dengan 8 tolak 6 per 4 tolak 0 2 per 4 1 per 2 Y tolak 8 sama dengan 1 per 2 Y sama dengan X sama C. Ada pitasan kan? Y sama dengan 1 per 2 X
tambah 6. Okey, sebab dia kurang, dia pergi bawah, so kurang. Tak ada sama dengan sebab garis putus-putus. Okey, ada lagi satu tak sama ni, ini. Yang ni kan, garis ni. So garis ni, ini adalah Y So Y sama dengan 2, jadi dia naik atas. So dia lebih besar dengan pakai pen lain. Macam keliru. Yang ini, so Y lebih besar daripada 2. Okay, jika nilai maksimum untuk 3X tambah 2Y ialah 22. Tentukan nilai maksimum X dalam rantau X. Jadi 3X tambah 2Y sama dengan 22. Jadi macam mana bentuk garisan dia ni? Bentuk garisan dia Y sama dengan negatif 3X tambah 22. So ini akan per 2. Yang ini 22 per 2 juga. So dia akan jadi per 11. Okay. So kita tahu pintasan Y dia 11. Pintasan Y dia 11 atas segi lah. Kecerunan negatif. Jadi dia punya garis dia lebih kurang macam ni. Okay, kita nampak dia cross dekat Y sama dengan 2 kan? Okay, so bila dia cross dekat Y sama dengan 2, kita gantikan 2 kat dalam persamaan 2 sama dengan negatif 3 per 2X tambah 11. Okay, nanti kita nak dapatkan X. So, 2 tolak 11, negatif 9 sama dengan negatif 3 per 2X. 2 darab naik atas. 3 per 2X 9 kali 2 18. Jadi X sama dengan 18 bahagi 3 6. Okay. Limit X tambah 4Y dalam rantau ABC dan rantau CDE. Carikan nilai Z jika nilai Z ini adalah maksimum dalam rantau ABC tetapi minimum dalam rantau CDE. Okey, maksimum dalam ABC, minimum dalam CDE. Titik mana tu agaknya? Rantau ABC dia maksimum. Sama ada yang ni atau yang ni kan? Minimum dalam CDE. Maksudnya titik yang ni lah. Ini titik yang ni. Okay, jadi titik tu kita kena cari. Titik XY ni kita kena cari. Apa? Lepas tu nanti kita masukkan dalam ni. Untuk dapatkan nilai Z tu. Dia maksimum kan dalam ABC. Lepas tu minimum dalam DCE. Okay, macam mana dapatkan titik persilangan? Simultaneous equation. Okay. So, simultaneous equation persamaan serentak antara garis yang ini dengan garis yang ini. Okay. So, kita kena tentukan persamaan dia dululah. Untuk soalan A ni dah kita dah jawab dah. So, kita try macam mana? Ulang-ulang buat benda sama. 3 tolak 0 per 4 tolak 3 sama dengan 3. Y tolak pintasan Y kita tak tahu kan. Jadi Y tolak 0 sama dengan X tolak 3. Y sama dengan 3X tolak 9. Okay. Ini AE lagi satu BD. BD ni dah ada pintasan senang. So X per 4 tambah Y per 6 sama dengan 1. Jadi 6X tambah 4Y sama dengan 6 kali 4 24. Okay, so kita nak buat persamaan serentak Nanti buat tahu betul-betul. Saya pakai kalkulator je ni. Tahu kan buat persamaan serentak. Okay, 2. So anggap ni belah sini negatif 3.
Y1 jawapan negatif 9. 6, 4, jawapan 24. Okey, 10/3 1. Okay, so Z sama dengan 5, 10/3 tambah 4, 1. Dua per tiga. Okay, so nanti saya bagi yang ni